Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama kita kuliah subuh setelah sekian lama kita tidak bersiaran kuliah subuh kita. Insya-Allah pagi ini kita akan sambung kembali kuliah subuh kita secara online dengan menggunakan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar adalah rentetan daripada kitab yang kita dah ambil sebelum ni, iaitu sebelum ni kita dah ambil kitab kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Kita dah syarahkan, alhamdulillah, walaupun ringkas. Okay, alhamdulillah, terima kasih Haman. Suara clear tu cantik, alhamdulillah. Okey, insya-Allah pagi ni kita nak sambung kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Tajuknya ialah berkaitan dengan tayammum. Tajuknya berkaitan dengan tayammum. Jadi insya-Allah sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita bincangkan topik ini. Andai ada soalan boleh terus tanya dekat Facebook ni, Facebook online ni. Kalau sempat saya bacakan insya-Allah soalan-persoalan itu akan cuba jawab, sama ada sambil saya menerangkan tajuk ni. Kalau kena pada tempatnya, masanya saya terus jawab insya-Allah setakat yang saya mampulah. Wallahu a'lam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada pagi ini iaitu bab tayammum, bab berkaitan dengan tayammum. Fasal fi tayammum. Qala al-muallif rahimahullah taala, kata muallif ni maksudnya kat sini dia menukilkan kata matan Abi Syuja' juga ataupun matan Ghaya Taqrib, tetapi dia syarahkan nanti di bawah. Dia gunakan makna kitab Kifayatul Akhyar ini adalah salah satu kitab yang mensyarahkan kitab matan Abi Syuja' ataupun kitab matan Ghaya Taqrib. Kita nak lihat syarahan yang lebih luas oleh muallif kitab Kifayatul Akhyar ini. Jadi kita lihat kata Imam Abi Syuja' dulu, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya' wujudul 'udhr bi safarin aw maradin. Maknanya apa? Syarat-syarat tayammum ada 5 perkara, iaitu yang pertama adanya keuzuran, sama ada musafir ataupun sakit. Ini disebut yang pertamalah. Muallif akan syarahkan kata-kata Imam Abi Syuja' ni. Dia kata apa? Qala faslun wa syara'itut tayammum khamsatu asya' wujudul 'udhri bi safarin aw maradin. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. 5 perkara iaitu yang pertama sekali adanya keuzuran, siapa ada dengan sebab musafir ataupun dengan sebab sakit. Sebelum kita kupas lebih lanjut, kita nak lihat dulu apa makna tayammum dari segi bahasa, apa makna tayammum dari segi istilah syarak. Kita ada kalau takrifan ini kita ada beberapa yang perlu kita definisi suatu dalam fiqh ini. Kita ada pertama dari segi bahasa, kemudian daripada segi istilah, kemudian dari segi syarak. Katakan tak, 3 benda yang kadang-kadang kita kena kupas. Tidak semestinya sesuatu itu ada ketiga-tiga. Kadang-kadang istilah dengan syarak dia mungkin boleh sama, dia boleh sama, tapi dari segi bahasa itu mungkin kadang berbeza sikit lah, katakan. Maknanya adapun kita kata loghah tu, makna bahasa itu merujuk kepada kamus lah. Kita akan lihat pada kamus istilah ini apa orang masyarakat guna istilah ni, katakan. Dalam masyarakat istilah tayammum ni apa dia, katakan. Dan kita lihat juga tayammum yang dari segi syarak. Kalau dari sudut pandangan syarak, apa yang dimaksudkan dengan tayammum? Adakah pandangan kedua-duanya tayammum dari segi istilah dengan syarak sama? Kita lihat nanti. Jadi yang pertama sekali kita lihat tayammum. Tayammum ini bahasa Arab. Kita lihat tayammum itu adalah bahasa Arab
Dari segi bahasa bermaksud al-qasdu, sengaja. Tak. Dia mensengajakan. Macam contohnya tayammamtu syai'a, maknanya saya menginginkan. Mensengajakan ini keinginan lah, dia katakan. Saya menginginkan sesuatu. Saya menginginkan sesuatu. Jadi qasad keinginan atau sengaja nak buat, sengajalah, sengaja. Ta'ammattuhu, ta'ammatu makna saya sengaja. Iza makna kita kata yammamaka fulanun bi khair, dalam bahasa Arab maksudnya ialah seorang itu telah menginginkan kebaikan terhadap ke atas kamu. Yammam tu maknanya keinginan dia, sengaja dia nak berikan kebaikan pada kamu. Itu maksudnya dari segi bahasa. Tayammama yatayammamu, ataupun yammama pun boleh, tayammama pun boleh katakan. Jadi kedua-duanya kita kata maksudnya hampir sama, ya. Taib. Dari segi syarak, dia kata ibaratun an isalil turabi ila alwajhi wal yadaini bi syara'it makhsusah. Kata para ulama, antara ta'rif tayammum katakan ialah satu proses, satu kerja, satu keadaan kita makna menyampaikan tanah itu ke muka dan kedua tangan. Kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Menyampaikan debu tanah lah. Kita hari ini debu lah. Debu ke muka dan kedua tangan kita dengan syarat-syarat yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan syarat-syarat yang khusus. Baik, kemudian sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi aspek istilahnya tu, kita kata masyarakat kita hari ini pun sebut tayammum dah tahu dah. Tayammum tu mesti dengan debu. Debunya kita kata mesti disapu dekat muka dan juga disapu pada tangan. Maka istilah tayammum dari segi istilah dengan dari segi syarak tu hampir sama. Hampir sama maksudnya. Wallahu a'lam. Adapun daripada segi dalil daripada Al-Quran dan hadis pensyariatan tayammum ini, kita lihat kata muallif rahimallahu taala, wal aslu fi jawazihi al-kitab was sunnah. Al-kitab was sunnah. Wa sanuridul adillah fi mawadhi'ha. Jadi kata muallif rahimahullah taala, asal maknanya sumber utama ataupun dalil pensyariatan tayammum ini ialah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif, kami akan bawakan dalil-dalil pada tempat-tempatnya. Jadi kita kata dalil itu akan disebut oleh muallif rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Tapi saya simpulkan sedikit sebagai pendahuluan. Yang pertama, dalil daripada Alkitab. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah, wa in kuntum marda, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Surah Al-Maidah. Kita lihat ayatnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kamu tidak mendapatkan air untuk kamu mandi ataupun kamu bersuci dengannya, maka tukarkanlah atau gantikanlah dengan tayammum. Tayammum bagaimana? Tayammum menggunakan sa'idan tayyiba, tanah yang suci, yang bersih. Di sana adalah tafsiran sa'id tu apa makna dia. Merujuk kepada debu ke apa ke, kita katakan itu ada tafsiran di sisi ulama. Jadi ayatnya daripada dalil tayammum ini adalah pada surah Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, hadis Huzaifah hadis Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuddilna 'ala an-nasi bi thalath.
ju'ilat sufufana ka sufufil malaikah wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma idza lam najid al-ma. Daripada Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni manusia dimuliakan dengan 3 perkara. Kata Nabi SAW, fuddilna 'ala nas bi thalath. Itu orang Islam ni dimuliakan ke atas manusia keseluruhannya dengan 3 perkara. Orang Islam ni dimuliakan dengan sebab 3 perkara. Antaranya disebut sini 3 perkara. Pertama sekali, ju'ilat sufufana ka sufufil malaikah. Dijadikan saf-saf. Mana saf-saf kat sini ialah dalam solat kita. Sufuf, perbarisan kita dalam solat itu seperti mana perbarisannya para malaikat. Sebab itu kita semayang tu saf tu kena betul, kan. Cuma sekarang ni lah kita tak dapat nak saf kan barisan tadi rapat-rapat, terpaksa dijarang-jarang dia kerana kita katakan SOP yang ada. Tapi itu tidaklah menyebabkan solat kita batal ataupun kita kata solat kita tidak sah ataupun sewaktu dengannya. Tapi dalam keadaan yang sekarang ini kita tidak dibenarkan, maka kita ikut SOP yang telah ditetapkan. Esok semua orang dah ambil vaksin, dah ambil 2 dos, insya-Allah moga-moga mudah-mudahan kita boleh kembali kepada norma yang biasa, kembali kepada sedia kala kita kata, iaitu boleh semayang seperti biasa dan salat rapat-rapat. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, walaupun kita tak boleh nak salat rapat-rapat, tetapi sunnah-sunnah Nabi SAW dalam barisan itu yang lain kita perlu ikut. Antaranya ialah luruskan saf. Kita masih lagi boleh meluruskan saf. Ini kadang-kadang dahlah jarak, safnya pun tak lurus. Katakan imam pun boleh sebut, sebagai imam kita boleh sebut luruskan saf, katakan luruskan saf, sebab saf itu masih lagi boleh diluruskan. Dalam hadis Nabi SAW tu bukanlah arahannya hanya sekadar rapatkan saf, tetapi di sana ada arahan daripada Nabi suruh kita luruskan saf. Luruskan saf. Jadi kita luruskan saf seperti mana lurusnya para malaikat ketika berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida. Yang kedua, Allah dijadikan untuk kita, itu Allah yang menjadikan untuk kita ini bumi. Allah jadikan bumi ini semuanya adalah boleh dijadikan tempat sujud. Maknanya boleh jadikan tempat salat di mana sahaja. Kita je kat Malaysia kadang-kadang kita nak semayang, kita kena pergi masjid, kena ke surau ataupun dalam rumah tempat yang khusus untuk kita salat. Sebenarnya kat mana-mana pun boleh kita salat, tidak ada masalah, katakan. Cuma aulanya dengan afdalnya dalam masjid ataupun surau lah, katakan. Aulanya kita kata kalau lebih baiknya tempat tu dah dikhususkan, itu bagus. Tapi jangan jadi alasan bila nak semayang, tak ada tempat lah ustaz nak semayang, katakan. Mustahil, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua tempat itu adalah boleh dijadikan sebagai tempat sujud, tempat salat kita. Kecuali adalah pengecualian. Jangan duduk semayang dalam tandas, jangan duduk semayang dekat kandang unta. Di situ adanya larangan-larangan dalam hadis-hadis yang lain. Secara umum mana-mana pun tak apa. Kalau sebab tu kalau kita pergi ke negara Arab, kadang-kadang mereka semayang di tepi highway. Bentang sejadah, katakan bentang tikar, bentang sejadah, ambil wuduk solat. Tak semestinya kena pergi singgah kat R&R. Cuma kita kat sini budaya kita tidak ada macam tu. Kita masih lagi banyak tempat untuk rehat. Tempat kalau di lebuh raya kita banyak tempat rehat untuk kita salat fardu 5 waktu. Wallahu alam. Cuma dalam keadaan-keadaan yang macam contohlah raya dah, kita balik jam sepanjang-panjang jalan, jam nak menyampaikan tempat tempat untuk salat itu jauh, katakan lagi. Jadi tidak salah untuk kita berhenti di tepi mana-mana tepi jalan, kita bentang sejadah, tempat tu bersih, suci, tidak ada najis, tidak ada, maka ambil wuduk dan salat. Dah senang. Ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidah. Yang ketiga,
Yang ketiga, ini berkaitan dengan tajuk kita, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Allah jadikan tanah itu untuk kita ni suci lagi menyucikan. Dia disebut tahur. Tahur dia maknanya suci lagi menyucikan. Kalau dibaca dengan tuhur, dia suci je, dia bersih saja. Dia tidak tidak membersihkan. Tapi bacaan di sini ialah tahura. Ta-nya berbaris atas. Kalau kita baca tuhur, tuhur maknanya ialah setakat suci saja. Air tu ma'un tahurun, ma'un tahur ataupun ma'un tuhur. Kalau ma'un tahur, ta-nya baris atas, makna suci lagi menyucikan. Suci pada dirinya, pada diri zat air itu adalah suci. Menyucikan, dia boleh membersihkan, menyucikan yang lain. Kalau tahur, kalau tuhur dengan ta baris depan, dia merujuk kepada zatihi, zatnya saja yang suci, tetapi tidak menyucikan yang lain. Wallahu a'lam. Itu perbahasan dalam segi bahasa. Idza lam najidil ma, kalau kita tak jumpa air, tak ada air, boleh gantikan dengan tayammum, dengan tanah. Kita bertayammum dengan tanah tadi. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Banyak lagi hadis-hadis yang mana kita akan bacakan hadis-hadis itu ketika kita membaca kitab Kifayatul Akhyar. Dan dalil yang ketiga, bukti yang ketiga ataupun sumber hukum yang ketiga ialah ijma'. Maka ijma' ulama' telah sabit menyatakan bahawa tayammum itu disyariatkan, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala jami'an. Jadi nukil ijma'. Jadi kita dah ada dalil Al-Quran, dalil hadis dan juga dalil ijma'. Kemudian kalau kita lihat apakah isunya, bagaimana bermulanya pensyariatan tayammum ini. Kita nak tahu juga nak sejarah dia sebelum kita pergi tafsil. Disebut dalam hadis riwayat Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus bacakan dia punya umum, maksud dalam hadis ini. Kita kata okey. Kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam satu musafir, dalam satu perjalanan. Sehingga kami sampai satu tempat dipanggil Baida. Makna Nabi SAW seterusnya katakan mereka bermukim lah, duduk situ, lalu air terputus, katakan walaisu alal ma'. Fa'ata an-nas ila Abu Bakar, maka orang pun pergi jumpa Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Kita kata mereka berkata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu apa pandangan, yang kamu lihat, apa yang kamu nak beritahu pada kami tentang apa yang telah dilakukan oleh Aisyah. Mereka nak tanya kepada Abu Bakar, dia katakan aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysu 'ala al-ma', katakan pernah kita kata dia pernah, adakah Aisyah pernah duduk ketika mana dia duduk dengan Rasulullah SAW, orang tak ada air, dan air tak ada, mereka tak ada air. Sorry, kita artikan maksud ayat kat sini, terjemahan dia lari sikit dengan mati Allah. Saya ringkaskan sajalah, senang. Mana dia punya hadis ni panjang, ada. Okey, faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma. Nabi ketika itu bangkit daripada tidur, bangkit tidur waktu pagi itu air tak ada. Air tak ada.
maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tayammum tadi dalam surah Al-Maidah. Maka mereka pun bertayamum. Faqala Usaid bin Hudayr, ma hiya bi awwali barakatikum ya al Abi Bakar? Qala fa ba'athna al-ba'ir alladhi kunta alayhi fa asabna al-iqad tahtahu. Dalam riwayat, jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki amrun qat illa ja'ala Allahu laki minha makhraja wa ja'ala lil-muslimina fihi barakah. Kita ambil apa yang disebut dan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan bahawa Nabi bangkit bangun daripada tidur dalam perjalanan ni, dan ketika Nabi bangkit tidur, air tak ada. Bila air tak ada, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berkaitan dengan tayammum. Itu dia punya kita ambil iktibas dalilnya. Maknanya kita kata sebab pensyariatan ini Nabi sendiri berlaku ke atas Nabi SAW dan juga para sahabat. Bila mana dia pergi ke satu tempat dalam musafir, air tak ada, maka Allah turunkan ayat berkaitan dengan tayammum. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya tayammum ini adakah dia mengangkat hadas? Ataupun bagaimana yang disebut oleh para ulama? Kalau kita dalam setengah pandangan ulama mengatakan bahawa at-tayammum raf'ul hadas. At-tayammum yarfa'ul hadas raf'an muaqqatan ila hina wujudil ma'. Secara umum kita katakan tayammum itu sendiri menyebabkan kita kata mengangkat hadas lah, katakan. Dia sendiri dengan zat tayammum itu ialah mengangkat hadas. Apa tu Ustaz katakan? Nanti kan saya terangkan. Raful ahdas. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga pandangan sebahagian ulama Ibn Munzir daripada kalangan ulama Syafi'i, Ibn Taimiyah, Imam As-San'ani, Imam Syanqiti menyatakan bahawa tayammum itu kita niat terus aku mengangkat hadas kan Allah Subhanahu taala. Dah cukup dah, katakan. Kalau kita niat ambil wuduk, katakan saja di situ sudah kita kata aku nak bertayamum kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana kerana tayamum itu sendiri telah berfungsi untuk mengangkat hadas. Hadas. Tetapi dalam mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi dan juga jumhur ulama mengatakan bahawa, boleh katakan jumhur kata raf'an muwaqqatan. Dia hanya terangkat pada waktu yang tertentu saja, iaitu pada ketiadaan air pada waktu tempoh keuzuran. Sehingga sebab tu dia kata muwaqqatan ila hina wujudil ma'. Muwaqqat maknanya seketika. Dia tayammum itu boleh mengangkat hadas untuk tempoh yang tertentu, iaitu kalau orang tak ada air, maka kita katakan itu tempohnya, iaitu ketika ada air hilang tempoh tayammum. Kalau orang sakit, mana tempoh tayammum itu mengangkat hadas masa ketika sakit saja. Bila dah sihat dia tak boleh nak tayammum. Kerana balik pada asal, iaitu menggunakan air, katakan. Menggunakan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air baru kita guna tayammum. Itu menunjukkan bahawa tayammum itu mengangkat hadas mengikut pandangan ulama lah, katakan. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita tidak menganggap bahawa ianya mengangkat hadas, tetapi kita kata ganti, katakan. Hanya sekadar kita kata untuk dipanggil dalam bahasa Melayu kita kata ganti saja. Maknanya bila kita niat saja aku bertayamum niabatan anil wudu', sebagai ganti kepada wudu'. Sebagai ganti kepada wudu'. Sebab itu mazhab Syafi'i
dia tayamum itu akan dilakukan setiap kali kita nak solat fardu. Tak? Setiap kali nak solat kita kena tayamum. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita katakan bahawa tayamum itu diistilahkan sebagai niabah ganti yang untuk nak membolehkan kita salat sahaja. Untuk nak membolehkan kita salat. Salatnya sah dan tak perlu qada, tetapi kita kaedahnya ialah situ dipanggil ganti untuk nak membolehkan salat sahaja. Itu istilahlah yang digunakan oleh para ulama. Taib, apa beza di antara dua-dua? So beza di antara dua ialah mazhab Syafi'i tadi lah, macam saya kata tadi, tayamum itu naklah dilakukan setiap kali nak salat. Setiap kali nak salat. Berbanding dengan jumhur ulama kata dia sekali dia tayamum, sampai selagi tak batal tayamum itu, maka sahlah digunakan untuk berapa salat pun tak apa. Katalah dia tayamum tadi salat yang pertama, salat zuhur, dan dia tak batal wuduk, tak ada batal, makna tak kentut, tak apa semua, ya, tekan tak berhadas kecil ke tak ada besar, maka boleh tak dia nak salat asar dengan tayamum pada waktu zuhur? Boleh, katakan. Boleh. Dengan syarat tadilah masih lagi dalam tempoh yang mana dia tak ada air. Kalau ada air, batal automatically. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i kita katakan untuk satu tayamum, satu solat fardu. Dan kalau nak solat fardu lain, berapa sunat tu tak ada masalah, ya, tetapi untuk solat fardu yang lain maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia kerana kita kata tayamum itu dianggap sebagai istibahah, maknanya untuk sekadar membolehkan salat sahaja. Dia tidak boleh mengangkat hadas. Katakan hadas tu kekal ada, katakan, tapi bukan mengangkat hadas, dia hanya sekadar kita kata untuk istibahah as-salah, untuk nak membolehkan salat sahaja. Wallahu a'lam. Itu perbahasan yang lebih panjang nak dihuraikan. Bagi saya tidak perlu untuk orang awam tahu, katakan cukup kita kata dia tahu bahawa kalau tak ada air boleh ganti dengan tayamum. Kalau dia sakit tak boleh berwuduk, boleh dia bertayamum. Nanti kita akan lihat secara lebih tafsil insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita lihat wallahu a'lam, katakan kita lihat terus tajuk yang kita sedang perbincangkan ini. Kata muallif rahimahullahu taala tadi, syarat-syarat tayamum. Kita terus pergi syarat-syarat tayamum dulu. Ada 5 perkara. Yang pertama dia kata wujudul udhr bisafarin aw maradin. Syarat yang pertama nak boleh kita bertayamum ialah disebut kat sini asbabnya ialah musafir, ada keuzuran. Keuzuran ni apa? Keuzuran daripada menggunakan air. Keuzuran menggunakan air. Ada orang dia tak boleh guna air, dia tak boleh kena air, katakan. Susah ataupun takut. Susah nak dapat, maknanya susah nak dapat air. Misal kata air ada, katakan, tapi air tu cukup untuk minum saja. Tak. Air ada, tetapi air tadi khas untuk benda yang kita kata untuk, maknanya bekalan kita untuk minum kelangsungan hidup tu. Tak. Kelangsungan hidup. Tak. Ataupun kita tak boleh guna air sebab apa? Sebab takut mudarat pada diri kita. Macam kata tangan kita luka contohnya yang dalam, tak boleh kena air, katakan. So bagaimana? Lukanya tadi pada anggota wuduk. Bagaimana nak boleh kena guna juga air ke atau apa? Maka di situ adanya keuzuran. Tak boleh kena air, maka boleh digantikan dengan tayamum. Jadi antara ketidakmampuan itu walil ajzi, ada sebab-sebab. Sebab yang pertama ialah musafir. Tayamum tu
dalam keadaan musafir, katakan musafir. Kata apa ni, asalnya dalilnya ialah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safar. Pada ayat surah Al-Maidah tu, jika kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan musafir. Bukan maksud musafir kat sini terus boleh guna tayamum, tidak. Musafir kat sini maksudnya ialah bila musafir itu kita kata dan tiada air, ketiadaan air, katakan musafir. Ataupun kita lihat falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya kalau kita sakit ataupun musafir boleh tayamum. Wa in kuntum ala safar wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu sakit boleh kamu tayamum. Kalau kamu musafir tak ada air, tak jumpa air, boleh tayamum. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safar, sampailah ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maknanya kalau kamu sakit tak boleh guna air, maka boleh ganti dengan tayamum. Kalau kamu musafir tak jumpa air, maka boleh kamu ganti tayamum. Itu maksudnya. Summal ma', dia kata muallif rahimahullah taala lagi, kemudian summal ma'u fi haqqil musafiri lahu arba'atu ahwalin. Kemudiannya air pada hak orang yang musafir itu baginya 4 keadaan. Yang pertama, apa keadaan-keadaan yang pertama? Ada 4 keadaan. Yang pertama, kita lihat keadaan yang pertama. Ayatayaqqana 'adamal ma' haulahu. Yakin air tak ada sekeliling dia. Puas cari dah, air tak ada. Bi an yakuna ba'da ar-ramalil bawadi fa hadha yatamam wa la yahtaj ila at-talab 'ala ar-rajih li'anna at-talab wal hala hadhihi al-'abath. Contohnya dia berada dalam dekat padang pasir yang luas, maka hendaklah dia bertayamum lah. Boleh dia bertayamum. Hadza yatayammam. Maka orang macam ni dia boleh tayamum. Tak perlu dia mencari cari ikut pandangan yang kuat al-rajih, kerana mencari dalam keadaan di suasana ketika dia berada di tengah-tengah padang pasir yang luas dianggap sebagai sia-sia. Hadza abathun, kata muallif rahimahullah. Ini hal yang pertama. Yakin air tak ada keliling dia. Dan dia berada di tengah-tengah padang pasir yang luas, katakan. Maka orang ni tayamum je, tak apa, tak ada masalah. Hal yang kedua, keadaan yang kedua, ay yujawwiza wujudul ma' haulahu tajwizan qariban aw ba'ida. Dia kita kata maknanya sangkaan dia kuatlah, katakan boleh kita kata itu air dia. Tak. Keliling dia ada air. Sama ada sangkaannya tu makna air itu berada dekat ataupun jauh. Tadi yakin memang air tak ada. Yang ini dia taklah yakin air tak ada. Dia kita kata ada keyakinan tentang air tu ada, katakan. Jauh ke dekat ke dia boleh pergi. Fa hadza yajibu alaihi talab bila khilaf. Kalau dia dah rasa ada air, maka dia kena cari. Lianna at-tayammum taharah darurah wala darurah ma imkan at-taharah bil ma. Kerana tayammum itu adalah suci penyucian yang berbentuk darurat. Berbentuk darurat. Dan darurat itu bersama dengan kita kata tidak boleh kalau kita boleh berwuduk dalam keadaan kita darurat tu tak boleh sekali. Darurat dengan kebolehan kita berwuduk tu tak boleh sekali. Sebab itu kena cari. Kalau kita kata tak boleh tak boleh suci, tak boleh bersuci dengan air, tapi kita ada dalam keadaan darurat, boleh lagi guna air. Boleh lagi guna tayamum. Tapi kita dalam keadaan darurat dan kita boleh jumpa air, kita boleh dapatkan air, maka sebab itu kata ulama kita kena cari air tu. Kita kena cari air. Dia tak boleh darurat dengan dalam keadaan kes ini, kata la darurah ma imkanit taharah bil ma. Darurat terhalang, katakan. Tidak dikatakan darurat dalam keadaan kita boleh mencari air. Ada.
Wallahu a'lam. Tidak dikatakan darurat. Tayammum itu pada asalnya dia adalah penyucian yang bentuk yang diboleh gunakan dalam keadaan darurat. So daruratnya kat sini kita, walaupun dia kata tak ada air, macam mana ustaz nak wudu? Sebab tu tadi pembahagian. Yang pertama dia yakin air tak ada di dalam keadaan di padang pasir katakan. Yang kedua dia ada yakin ada air tapi nak kena carilah. So kata para ulama, ni kena cari. Dia kena cari, dekat ke jauh dia kena cari air tersebut. Yang ketiga, hal yang ketiga ialah disebut an yatayaqqana wujudal ma hawalaihi. Dia yakin air ada. Tadi dia yang kedua tu an yujawiza. Dah sangkaan dia lah katakan. Rasa-rasa ada air katakan jawaza yujawizu. Yatayaqqan. Yang ketiga dia yakin adanya air sekelilingnya. Orang ni dia ada 3 keadaan, 3 peringkat. Peringkat yang pertama apa dia? Ay yakuna al-ma' ala masafah yantashir ilaiha an-nazilun lil hatab wal hashish wal mar'a fa yajibu as-sa'a ila al-ma' wa la yajuzu tayammum. Iaitu yang peringkat pertama dia yakin ada air. Yakin ada air. Tempoh perjalanan yang dia ketahui ala masafah, dan memang orang semua duk turun cari air kat situ. Maka kat sini wajib orang tu pergi cari air, pergi ambil air tersebut, pergi dapatkan air, dan tak boleh ditayammum. Qala Muhammad ibn Yahya rahimahullah ta'ala la'allahu yaqrub min nisfi farsah wa hadhihi al-masafah fawqa masafah 'inda at-tawahhum. Ada pandangan kita kata para ulama, maknanya tengok jugalah perjalanan tu. Kalau sampai berapa hari, 3-4 hari perjalanan, tu tak perlulah kita katakan. Dia kata la'alla yaqrub min nisfi farsah. Farsah ni saya tak ingat berapa tempoh dia. Nanti kalau besok pagi saya cuba huraikan balik apa maksud al-farsah itu. Ingatkan saya. Sebab dia ada tempoh waktu untuk kita pergi cari air itu, ingatkan. Wa hadhil masafah fawqa al-masafah inda tawahhum. Kita kata tempoh ataupun jarak tu fawqa masafah inda tawahhum. Dia mesti lebih daripada tempoh yang kita kata yang kita agak-agak ataupun waham, maknanya sangkaan yang tidak kuat, katakan. Sangkaan yang tidak kuat. Maknanya maksudnya apa? Kita kata tempohnya tu adalah tidaklah terlalu jauh sehingga menghilangkan menghilangkan waktu tempoh, terlepasnya waktu salat ataupun sewaktu dengannya. Masih lagi dalam tempoh waktu salat. Wallahu alam. Itu ada pandangan. Taib. Martabat yang kedua dalam keadaan yang diyakin air tadi, an yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharaja al-waqt. Yang pertama dia cari air dengan syarat tempoh tu tidak terlalu lama, tak adalah sampai keluar daripada waktu salat. Maka wajib dicari air tersebut. Yang kedua, jauh. Kalau dia pergi cari air tersebut habis tempoh waktu solat, maka orang ni kata pandangan yang kedua, fa hadha yatayammam 'ala al-madhhab. Orang ni boleh tayammum. Li'annahu faqidul ma' fil hal. Kerana dia tak ada air ketika itu. Kalau dia pergi duduk tunggu air pun habis tempoh masa. Kalau dia cari air tadi pun dia yakin air ada, tetapi nak nyampaikan ke tempat air itu, perjalanan tadi barangkali menyebabkan tempoh waktu solat habis, katakan. Jadi orang ini boleh tayammum. Boleh tayammum. Lamma sagat tayammum bi khilaf ma law kan ma ma'ahu wa khafa futul waqt law tawadda'a fa innahu la yajuz lahu tayammum. Dia beza. Kalau jangan Ustaz, kalau saya ada air dah. Kalau saya ambil wuduk waktu salat habis. Macam mana? Dah kat situ tak boleh. Itu lain. Itu dalam bab yang lain. Dalam bab yang lain,
Kerana bersalahan dengan, kata muallif rahimahullah taala, bikhilaf, bersalahan dengan kalau orang tu dah ada air dah bersama dengannya, cuma dia risau takut keluar habis waktu solat kalau dia berwuduk. Habis waktu solat kalau dia berwuduk. Fa innahu la yajuz lahu yatayammum 'ala al-mazhab. Macam orang ni tak boleh, yang keadaan ini tak boleh ditayammum lah. Mengikut mazhab, kerana dia tidak ditarifkan sebagai air tak ada. Air ada dah depan mata, dia kena berwuduk lah. Katakan dia kena berwuduk. Wallahu a'lam. Summa hadhihi al-masafah tu'tabar biwaqti as-salah al-hadirah bikamalihi. Hatta law wasala ila manzila fi akhir al-waqt wajaba qasd al-ma' wal-wudu' wa infat al-waqt. أو الاعتبار بوقت الطلب ولا النظر إلى أول الوقت الراجع عند رافع الأول. Dia kata tempoh perjalanan ni yang muktabar ialah waktu solat lah. Waktu solat yang zuhur. Kalau zuhur, okey, berapa jam zuhur ni? So, kita kata dia kena kira lah. Kalau dia pergi tempat tu, sempat tak dia ambil wuduk? Tak sempat, nama Allah, kita kata tak perlulah. Tak perlu dia pergi untuk, dan dia boleh tayammum. Tapi kalau sempat, dia pergi ambil wuduk, dan kalau dia pergi ambil wuduk, dia sempat tapi last waktu Ustaz, akhir waktu salat, maka kat situ wajib dia pergi. Wajib dia pergi. Wajib qasdul ma' wal wudu'. Wajib dia pergi walaupun dalam perjalanan dia kita kata terlepas waktu solat tersebut. Awi i'tibar waktu talab, maknanya dia ketika itu kita kata wajib dia mencari air tersebut. Wallahu a'lam. Walaupun terlepas kita katalah, misal kata dia bajet 2 jam. So zuhur kata 1.5, 1.5, 2.5, 3.5. Sempat lagi. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba menyebabkan waktu solatnya tadi kita kata habis tempoh. Wallahu a'lam. Wajib dia mencari air tersebut. أو اعتبار وقت طلب لا نظر إلى الأول الوقت والراجح عند الرافع الأول. Tak apalah, itu tak ada masalah. وهو الاعتبار لكل وقت تلك الفريضة ورجح النووي الثاني وهو أن الاعتبار بوقت الطلب. والله أعلم. Jadi kita kata bermula daripada dia mencari air tersebut. Dia mencari air. Bukan daripada awal waktu salat tu, dia mula nak cari air tu. Kata dia nak salat pukul 2.30 nak daripada mula dia niat nak cari tu, berapa jam dia perlu nak pergi tempat tersebut. Kalau tempat tersebut ambil sejam saja, pukul 3, maknanya pukul 4, dan tak dia nak sembahyang asar, dan dia nak sembahyang asar, ataupun masuknya lambat lagi, mana zuhur masih ada lagi, maka wajib dia pergi cari air tersebut. Wallahu a'lam. Keadaan yang ketiga, martabat yang ketiga, an yakuna al-ma' bainal martabataini bi an tazid al-masafah ala ma yantashiru ilayhi an-nazilun wa taqsur an khuruj al-waqt, wa fi dhalika khilaf muntashir wal madhhab jawaz tayammum li'annahu faqid al-ma' fi al-hal fi as-sa'i ziyadati mashaqqah. Yang ketiga, dia tak berapa dia taklah kata yakin, tidaklah kata bolehlah boleh cek air ni, katakan. Yang pertama tadi, yang kedua dengan yang ketiga ni, dia tengah-tengah. Ada tengah-tengah. Maka kalau dia misal kata antara terjawuz dengan yakin tadi, ada dia risaulah, istilah kata dia risau. Walaupun boleh capai, kita kata boleh pergi tempat tu, boleh pergi cari air, dalam masa yang sama dia ada kerisauan, dia katakan, takut tak sampai. Wallahu a'lam. Maka kat sini dia dalam keadaan ini dia boleh dalam mazhab harusnya untuk dia tayammum, kerana dia dianggap sebagai tak ada air. Orang yang hilang air, orang yang tak ada air, dalam keadaan itulah, maka kalau dia pergi menyebabkan kesusahan, menyebabkan ada tambahan kepada masyaqqah ni, kesusahan lah, kesusahan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, hal yang keempat,
ay yakuna al-ma' hadiran. Keadaan yang keempat, air ada depan mata. Ada air ada depan mata, lakin taqa'a fi zahmal musafirin. Jumpa dah air. Tak. Jumpa dah air, air ada banyak air, tapi masalahnya lakin taqa alaihi zahma al-musafirin, menyebabkan orang terlalu ramai nak gunakan air tersebut. Wa an yakuna fi bi'rin, contoh dia berada dekat pigi. Beratur panjang ni nak ambil air. Tak boleh ke depan. Wala yumkin usul ilaihi illa bi'ala, dan tak boleh sampai kepada air tersebut kecuali dengan air. Ataupun keadaan yang lain. Air ada, tapi jauh nu ke bawah. Nak ambil air tersebut, nak kena ada alat. Alat tak ada. Ataupun alat ada satu je, orang ramai. Au li'anna al-mawqif istiqa' la yasi' illa wahidan. Ataupun tempat keadaan yang menyebabkan orang ramai, tapi boleh masuk seorang. Maka kat sini, kalau kita kata dia tu memang jauh lagi lah nak sampai kepada dapat air tu, walaupun air dah ada dekat dengan dia, tapi disebabkan ramai orang, ribuan orang untuk dapatkan air yang ada, katakan. Dan kalau dia tunggu juga habis waktu solat, maka kewajipannya adalah dia bertayamum dan kita kata dia boleh solat. Boleh solat dan tak perlu dia ulang kembali solatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi inilah empat keadaan orang yang tak ada, yang istilahnya kita kata tak ada air. Tak ada air, ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, yatajawaz. Yang kedua, yatayaqan, dia yakin. Dan yang ketiga, di antara tajawuz dengan yakin. Dan yang keempat, air ada tapi susah nak ambil wuduk. Sebab apa? Terlalu ramai orang, alat yang satu, ataupun kita katakan tempat tu boleh seorang-seorang, terlalu lama menunggu, menyebabkan kalau tunggu juga habis waktu solat. Maka di situ boleh dia bertayamum, wallahu alam, dan tak perlu dia ulangi salatnya. Ada ulama sepakat apabila seorang itu bertayamum, walaupun dia tidak mengangkat hadas, untuk hanya sekadar membolehkan dia salat saja, salat tersebut tidak perlu diqada. Salat itu tidak perlu diqada. Aman kata kalau masa Selangor tak ada air yang agak lama, air guna utama untuk masuk minum, tapi kolam tak tahan banjir, dah boleh tak kita bertayamum saja? Tak boleh man, air sungai banyak lagi man. Air sungai banyak lagi, Sungai Kelang ada, sungai pantai ada, boleh pergi cari air, boleh dapatkan air. Ada parit-parit ke yang air yang suci, yang bersih masih ada lagi, maka tak semestinya kena guna air pipe. Kita banyak lagi sumber air yang suci. Kita ada air mata air, kita ada air sungai, air laut, air parit, kita katakan semua boleh buat wuduk. Jangan kalau air pipe tak ada, kita boleh tayamum. Air mineral yang kat kedai pun kita boleh beli untuk kita guna untuk berwuduk. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau kita kata dalam keadaan air tak ada, yang ada kena beli, boleh beli, maka kena beli, tak boleh tayamum. Jadi air kat kedai banyak air kan, katakan air kat kedai ada jual, air mineral ada, kita beli air mineral dan boleh berwuduk dengannya. Wallahu a'lam. Okey, selagi boleh beli. Imam Nawawi kata kalau kecuali jika air yang hendak dibeli itu melampaui harga yang normal. Katakan makna harganya melampau. Air tak ada ni, air sungai tak ada, air laut tak ada, air mata air tak ada, katakan air nak kena beli je, katakan nak kena beli, katakan nak kena beli, tapi beli dengan harga yang melampau-lampau, maka kat situ kata ulama tak perlu dia bayar air tersebut, ataupun tak perlu dia beli, boleh digantikan dengan tayamum. Wallahu a'lam. Itu ada perbahasan di sisi ulama. Taib, saya rasa cukup setakat tu, kita berhenti kat sini. Nanti kita akan lihat lagi sambungan al-marda, bagaimana pula keadaan orang yang sakit yang boleh tayamum. Kita lihat keadaan-keadaan orang yang sakit yang boleh tayamum. Jadi
InsyaAllah, Alhamdulillah, masih lebih kurang dalam 40 minit dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita kupaskan. Jadi besok insyaAllah saya akan nak kupaskan sikit sebelum tu apa yang disebut farsah dalam ayat ni. Apa maksud farsah kita akan huraikan. Saya lupa, tak ingat sebab belajar dah dulu apa ni, tak ingat dia punya apa ni farsah tu macam mana, wallahu alam. Jadi besok saya akan huraikan kembali apa maksud farsah yang disebut oleh muallif rahimahullahu taala. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terus tanya soalan, kalau tak saya akan jawab dekat apa ni, dekat Facebook lah. Facebook ni Facebook ni saya terus jawab insya-Allah. Setakat yang saya mampu jawab saya jawablah. Walaupun kuliahnya dah habis pukul 7.34 ni, tapi persoalan-persoalan masih lagi boleh dijawab oleh saya. Kalau nak tanya besok pun saya boleh jawab insya-Allah. Besok kita ada kuliah subuh lagi. Moga Allah permudahkan urusan kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.